So pintu bomoh siot. Aku tak nak orang salah anggap, Mas. Jadi cukuplah kau tahu aku ni main silat, cukuplah kau tahu aku ni nakal-nakal, cukuplah. Lepas tu Mas cakap, "Pi, aku tak cantik, Pi." "Mas, kenapa kau cakap macam tu? Kau cantik, Mas. Jangan fikir bukan-bukan. Sekarang ni, Mas, apa yang dah berlaku, apa yang dah jadi, biarkan dia berlalu. Sekarang ni kita fokus untuk nak ubatkan kau je, Mas. Untuk ubatkan kau je, Mas. InsyaAllah, Mas. Okey." Okey, ada problem ke saya punya... Okey, sekejap, saya stop sekejap. Ada problem ke saya punya live? Ada problem tak saya punya live? Sebab Sultanah ni hantar link notification. Ada problem ke? Bang, tolong jawab soalan saya, bang. Ada problem tak saya punya link? Tak ada kan? Okey, Alhamdulillah, tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, cun, saya sambung. Dah nak habis dah cerita dia. Lepas tu saya kata dengan Mas, InsyaAllah, Mas, apa yang aku ada, apa yang aku belajar, Mas, aku akan cuba bantu kau, Mas. Nanti aku cuba panjangkan kepada guru aku, Mas, Syekh Kamsani Ismail. Aku cuba panjangkan kepada guru aku, tengok macam mana kita boleh buat. Lepas tu Mas kata apa tau? Aku rasa tak jadi. Kenapa? Sebab aku dah berjanji dengan dia, aku dah berjanji dengan barang tu, aku dah berjanji apa semua. Dia takkan tinggalkan aku, Pi. Mas, ingat, Mas, dalam dunia ni, Mas, Allah segala-galanya, Mas. Lepas tu ini romantik sikit tau cerita. Sebab tu nasib baik sang ratu tak ikut tau. Kalau tidak, dia pun panik hera kan. Tapi saya dah cerita benda ni kat dia. Tapi masa saya borak tu, Mas pegang tangan saya. Tapi memang busuk gila lah. Busuk kau. Mas cakap apa dengan saya tau? Sekarang baru aku tahu, Pi. 2 kali kau ikut aku pergi rumah bomoh tu. Okay. 2 kali kita pergi rumah bomoh tu. Kau sikit ambil kesempatan pun tak ada kat aku. Tak macam kawan-kawan yang lain. Biasa lah, diorang ni suka kacau aku, usik aku punya barang lah, usik. Kadang-kadang mesej pelik-pelik lah. Tapi aku dah tahu dah kenapa kau tak buat benda tu kat aku. Kenapa kau baik, Pi. Kau baik. Aku tak kata, bukan saya nak angkat bakul saya sendiri, tidak. Ini cerita. Dia bagi tahu, aku tahu dah, Pi, kenapa kau tak ambil kesempatan kat aku. Dalam kereta pun kau tak buat macam-macam kat aku. Baru aku tahu rupa-rupanya kau pengamal perubatan. Kau jaga amalan kau. Aku bertuah, Pi. Aku ada kawan macam kau, Pi. Aku bertuah, Pi. Aku ada kawan macam kau. Memang aku bertuah. Tapi aku tak sangka, Pi. Betul lah orang kata, sebab engkau marah-marah aku, rupanya kau tak bagi. Tapi engkau layankan juga kehendak aku. Lepas tu saya cakap apa dengan Mas? Mas, ini bukan masa aku nak dengar cerita engkau ke apa ke, Mas. Tak ada. Ini masa untuk aku nak cari jalan penyelesaian untuk kita. Aku, abang kau, adik-adik kau, mak ayah kau, kita sama-sama ubatkan kau. InsyaAllah, Mas. Kita letak semua ni dekat atas. Okay, kita semua letak kat Allah. Dia yang lebih memahaminya. Kita sekarang ni berusaha, tawakal saja. InsyaAllah pasti akan jumpa dalam penyelesaiannya. Tidak ada penyakit yang tidak boleh diubati kecuali mati. Lepas tu saya kata apa dengan Mas? Mas, aku balik dulu. Boy, aku balik dulu. InsyaAllah keesokannya aku akan datang balik. Okey, keesokannya aku datang balik. Aku akan datang, aku bawa guru aku, tengok macam mana, apa yang dia boleh buat. Boy pun setuju apa semua. Tapi Boy kena hantar saya balik lah, sebab Boy yang bawa saya pergi ke rumah. Okey, saya sampai ke rumah. Saya sampai saya buka baju. Saya minta orang rumah saya, yang bagi abang kain plekat apa semua. Dia pun bagi. Bila orang rumah saya buka pintu, dia ada, ya Allah, dia apa bau mayat ni, bang. Bau dia busuk kan. Kau tak cakap lah, ini bau ni yang biarkan lah. Saya angkat baju dengan seluar dengan apa-apa tu. Saya bakar siap-siap. Saya bakar. Cerita saya bakar, buang bakar tau. So abu dia saya hanyutkan kat tepi sungai, kat Sungai Kelang tu. Bukan Sungai Kelang, Sungai Kerayung. So
Lepas pada tu pukul 3.30 pagi, Along call saya. Dia call, dia cakap, Assalamualaikum. Cakap, Long, awal ni kau call aku, besok kau datang lah, risau. Pi, adik aku tak ada, Pi. Kau ni main-main lah, Long. Tadi kan aku baru jumpa tadi. Adik aku dah tak ada, Pi. Adik aku dah meninggal lah, Pi. Kau biar betul ni, Long. Cakap, ya, adik aku dah tak ada. Bukan, Long, boy. Boy, kau jangan main-main, boy. Ni benda betul. Adik aku dah tak ada, Pi. So saya pun dengar cerita tu, saya pun terus start motor. Saya bergegas pergi rumah Mas. Sesampai-sampainya saya dekat rumah boy, Diorang tak ada. Tak, boy. Kalau saya tercakap nama sebenar pun kau bukan kenal. Betul tak? Alah, ini pun ada isu ke korang ni? Apalah. Bulu lemang soalan apa? Soalan macam tak percaya kat cerita PM je, bro. Siapa dia? Pernah dengar kenapa anak sentiasa hilang dalam perut? Semuanya ada penyebab seperti dikisahkan. Lantak korang lah, nak percaya lah, tak nak percaya sudahlah. Saya pun pergi ke rumah boy. Sampai rumah boy, apa pasal gelap rumah dia ni kan? Saya call boy. Cakap, boy, kau kat mana ni? Boy? Cakap, aku kat hospital. Lah, kat hospital asal kau tak cakap aku pergi rumah kau ni? Cakap, yelah, doktor nak buat postmortem pasal adik aku ni meninggal kan. So saya sampai dekat hospital. Saya sampai kat hospital Kuala Lumpur. So sampai saya, doktor tak buat postmortem lagi. Okey, doktor tak buat postmortem lagi sebab doktor akan sampai pukul 8.30 pagi. Jadi apa nama tu, adik Mas ada dekat bilik forensik. Saya punyalah duduk dengan si boy, si borak dengan boy. Macam mana ni, boy? Aku balik daripada rumah kau, aku ingat sekitar pukul 10-11 macam tu lah, boy. Betul, boy? Macam mana pula dia, aku tak percaya siut. Lepas tu boy pun cakap apa tau. Boy cakap pukul 2 tadi, Pi, adik aku meracau, Pi. Dia baling semua cawan pinggang pecah-pecah. Mak aku lah orang pertama yang bangun, pergi peluk apa semua kan. Lepas tu dia kata dia tak tahan. Lepas dia tak tahan tu, Tahu tak apa jadi? Sebenarnya si Mas meninggal bukan sebab dia meninggal lah, tapi disebabkan Mas ni meninggal disebabkan terlalu tak boleh tahan sangat. Dia sampai ambil apa nama tu, serpihan daripada kaca cawan yang dibaling pecah-pecah tu, dia tergores dia punya leher. Jadi apa nama tu, jadi masa dia tergores tu, dia bukan bunuh diri. Korang ni cerita apa? Saya pun Along lantak kau lah. Nama kau Along kan, anak yang sulung pergi lantak. Aku peduli apa kau Along. Sekarang cerita ni aku nak bagi tahu yang cerita ni nama dia Boy. Aku tersasul dia panggil dia Along. Tak ada kena-mengena pun. Lantak korang nama kau Along kan. Kecoh apa kau punya nama Along, kau pergi cerita dekat makcik kau. Kau ingat aku nak tahu sangat ke nama kau tu Along kan? Kita terlepas cakap je kan. Sebab hari ni berapa banyak saya mengubat orang. Nama pelik-pelik hari ni datang kan. Nak menceritakan ni supaya tak terkeluar nama sebenar tu. Punyalah kita jaga supaya aib tu terjaga. Okey, jadi si Mas ni dalam tak marah, bagi tahu je. Kalau marah aku dah end live dah. Live pun aku tak nak kan. Jadi dalam pada masa tu dapat cerita, dapat tahu yang masa mak dia tengah tenteramkan si Mas dia ambil apa nama dia punya serpihan kaca tu, dia inilah, bukan bunuh diri, tapi mungkin kita berhusnuzon.
Taufik, engkau ni baru masuk ke apa? Kan aku cakap cerita ni pada tahun 2015, 2014. Pening kau. Okay. So dia ni doktor nak buat postmortem. Jadi walau macam mana pun kematian pun dah tahu dah cerita dia sebab terpotong leher kan. Okey, lepas pukul 8.30 apa semua, lebih kurang apa nama tu, pukul 10 lebih dah, doktor daripada bilik forensik mengesahkan kematian Mas disebabkan dia terpotong wire, apa, dia terpotong ni lah, dia tergores sendiri dekat dia punya leher dia lah, terkelar leher dia, itu saja. Lepas tu daripada segi pengurusan jenazah, pula bukan saya uruskan, karya-karya diorang yang uruskan. Jadi selepas saya nak ambil tahu saya tak ambil tahu pasal siapa yang uruskan apa semua. Yang saya tahu siapa nama tu, Mas dikebumikan dengan selamat lah. Okay, dia dikebumikan pada hari yang dia meninggal. Dia dikebumikan lepas asar. Okey, ini cerita ada lagi sikit tau. Lepas asar, lepas pada 7 hari, lepas daripada 7 hari, bukan 7 hari lah, lepas pada 6 ke 7 hari, lepas daripada 6 ke 7 hari, boy telefon saya minta saya datang rumah. Bila saya datang rumah ketika itu pukul 8.30 malam saya datang. Boy, adik dia dengan mak bapak dia masih sedih lagi atas pemergian Mas. Lepas tu yang membuatkan dorang ni bagi tahu saya, semenjak Mas meninggal, bilik Mas ni selalu ada bunyi orang cakap, bunyi orang lompat-lompat atas katil, macam-macam ada bunyi pelik-pelik, gedang-gedung apa semua tiap malam. Jadi apa yang saya buat, saya kata dengan dia macam ni lah, boy, kau izinkan tak aku masuk bilik adik kau? Cakap tak apa pi, aku dengan family aku mohon tolong tengokkan. Jadi kebetulan masa saya nak masuk bilik dia, ada ustaz tu datang, ustaz yang rawat Mas. Okey, ustaz yang rawat Mas tu datang. Okey, bila dia dah datang tu, saya dengan dia bergabung untuk buat. Bila saya masuk bilik si Mas, alangkah terperanjatnya saya sehingga menitis air mata. Salah satu sebabnya, gambar dekat dalam bilik Mas ada gambar saya dengan dia. Zaman saya sekolah, zaman saya pergi dekat the mall. Dulu zaman saya tu, zaman tu orang panggil Johan. Okey, Johan. Okey. Saya pergi, lepas tu kita orang pergi mandi kat hutan lembu kancing, saya dengan dia. Ya Allah, cakap banyak memori. Tapi dalam banyak kawan yang dia buat gambar, tapi ada beberapa gambar yang memori yang kelakar tau. Lah, dekat tu ada gambar saya dengan dia apa semua kan. Sebab yelah, saya sendiri pun, saya terus terang cakap, saya memang ada perasaan dengan dia. Tapi tak tahulah apa, saya tak tahulah dia ada perasaan dengan saya ke tidak, apa semua tak tahulah kan. Sebab saya pun dah kahwin. Jadi bila kematian Mas ni, saya dapat tengok satu lah memori dekat dalam bilik dia, di mana dia banyak simpan barang yang saya bagi dia. Birthday dia banyak simpan barang yang saya bagi dia. So saya tak sangka lah kawan saya ada perasaan kat saya macam tu kan. Tapi macam mana pun, jodoh, rezeki, ajal, maut semua kat tangan Tuhan. Pada malam tu juga, saya dengan ustaz tu, kita orang pagar rumah tu. Bila kita orang pagar rumah tu, apa yang kita orang dapat, apa yang kita orang nampak dalam rumah tu, saya dengan ustaz tu, sebenarnya ustaz tu banyak bantu lah. Saya tak ada apa-apa sangat kan, sebab ustaz tu betul Johan tu Putra Amos sekarang.
Lepas pergi Johan, kita pergi main dekat apa, kalau siapa-siapa duduk KL tahulah. Lepas dah rempit kat The Mall tu, kita pergi dekat Tabung Haji juga kan. Oh, bubang. Lepas tu dah penat pergi layan dekat ni pula, Dataran Merdeka. Biasa budak motor. Lepas tu malam pergi layan Kenny Hill. Lepas tu pergi layan Kakosa, corner Kakosa apa semua, corner Istana apa semua kan. Tu siapa yang budak motor tahulah jalan tu kita rempit-rempit dulu kan. So pada malam tu juga, lepas ustaz tu dah buat, ustaz tu jumpa bermacam-macam barang dalam rumah tu. Antara yang dijumpa tu dia ada jumpa satu tulang. Tulang ni adalah tulang babi. Tulang babi dia ikat. Tulang babi tu dia berikat sekali dengan apa tau? Dia berikat sekali dengan rambut emas. Maknanya kalau ikut daripada pembelajaran saya dalam ilmu perubatan, maknanya Mas setuju untuk ambil pendamping kadam untuk dia pakai. Kadam tu hal khas untuk penyeri wajah dia. Yang kedua, jumpa limau purut. Limau purut tu dah kecut, tapi di dalam limau purut tu ada beberapa jarum kecil je. Jarum tu bentuk emas. Rupa-rupanya itu adalah susuk yang tak boleh pakai dah, okay? Tapi susuk tu, itu dia punya material dia, okay? Yang ketiganya, jumpa jerami patung jerami ada dua. Satu yang dah hangus, satu lagi bukan hangus. Rupanya patung jerami tu, dalam patung jerami tu ada muka pakcik dia. Rupanya Mai pula. Rupanya siapa nama tu, diorang ni ada buat benda yang pelik. Maknanya lepas jumpa bomoh tu, Mas ada buat ritual dekat dalam bilik tu. Tujuan dia adalah dia nak misi dia tercapai. Sekarang misi Mas memang tercapai, iaitu dia dah matikan makcik dengan pakcik dia. Tapi kematian makcik dengan pakcik dia sebab daripada santau, tapi sebenarnya urusan Allah. Yang kedua, dia nak cantik, dia dah cantik dah, tapi kekal tu tak lama, tak sampai sebulan 2 bulan pun. Dan yang ketiga, dia nak kaya lah, dia nak beli duit balik, tapi tak kesampaian. Sebab apa? Dia mati dulu. Okay, jadi cerita saya ni sampai takat ni saja. Cuma saya nak menasihati lah, sekiranya kita ni ada keluarga dalam berbisnes, kalau kita rasa kita ni kena aniaya, keluarga kita kena aniaya, bukannya kita nak membalas balik tu dalam penyelesaian, bukan. Kita kena anggap satu je, bukan rezeki aku, mungkin Allah nak bagi rezeki kat dia pula. Walaupun pasal bomoh tu nanti kejap. Walaupun apa nama tu, walaupun kita tahu, ahli keluarga tu tahu yang buat tu orang-orang ni semua, tapi saya selalu nasihatkan kepada kawan-kawan saya, setiap apa yang disampaikan oleh orang yang kena rasuk ke, kena kacau ke, kena santau ke, kita jangan percaya bulat-bulat. Sebab apa? Sebab setan ni akan sentiasa manipulate kita punya kepala, supaya kita ni sentiasa bersangka buruk kepada agama kita sendiri. Okey, jadi dalam pada masa tu juga, kalau sebenarnya Allah sedang menguji keluarga kita. Bila Allah menguji, kita kena terima qada dan qadar, reda. Sebab apa? Kena berhusnuzon. Mungkin tak sentiasa ni kita di atas. Hidup kita ni ibaratkan roda, tak sentiasa ni kita di atas. Ada kala kita jadi di tengah, ada kala kita jadi di bawah. Bila kita berada di tengah-tengah ni, kita sentiasa bersyukurlah ke atas Allah. Ya Allah, bersyukur. Walaupun kita kat bawah, kita bersyukur juga. Supaya sebenarnya kita bersyukur walaupun kita kat bawah, kita bersyukur juga. Sebab apa? Sebab ini adalah percaturan yang Allah letakkan diri kita sendiri.
Bila kita ada kat atas, kita jangan lupa kita pernah berada kat bawah. Dan bila kita ke atas, kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Janganlah buat benda yang mengarut, janganlah buat benda-benda yang memesongkan akidah. Sebab Allah ni maha melihat, Dia maha mengetahui. Kau boleh tipu aku, engkau boleh tipu orang, tapi kau tak boleh bohong Allah. Allah ni boleh nampak apa yang kau lakukan. Allah ni boleh tahu. Sebab Allah pernah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, pergilah ke mana kau nak pergi, tapi kau jangan lupakan aku." Begitu juga apa yang berlaku ke atas umat-umat Nabi Muhammad. Kau pergilah mana-mana, kau takkan dapat lari daripada aku. Bila Allah uji kita, sepatutnya kita kena bersyukur. Sebab apa? Allah masih lagi ambil tahu hal kita. Jangan sampai Allah tak ambil tahu urusan kita. Tu bahaya tu. Jangan sampai nanti, jangan sampai kekayaan kita ni, bukan sebab kekayaan kita bekerja, tapi kekayaan disebabkan istidraj. Jangan sampai macam tu. Kita kaya sebab kita bekerja. Alhamdulillah, kita ada duit, kita bantu orang, kita banyak rajin sedekah. InsyaAllah kita buat benda pun betul. Jangan sampai kita dapat duit, kita enjoy, kita buat benda bukan-bukan, kekayaan tak semayang apa semua, tapi kaya. Tapi Allah bagi rezeki yang mudah. Sebab apa? Itu namanya istidraj. Ya. Yang ketiganya, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, sekarang ni zaman dah pelik-pelik dah. Tak kisah lelaki ke perempuan ke, korang nak cantik macam-macam cara boleh cantik. Ikutlah berlandaskan agama. Okey, berlandaskan agama. Dulu masa saya kecil-kecil, arwah atuk saya selalu ajar, kalau muka nak cantik, kalau muka nak handsome ke apa, rajin-rajinlah sapu muka tu dengan air embun. Lepas tu kalau kita nak suara sedap, tak payahlah nak pakai bulu perindu letak kat gigi apa, tak payah. Nabi dah ajar dah. Nak suara sedap, pagi-pagi tu ambil air tu, sedut kat hidung. Dia memang pedih, tapi dia melunakkan suara. Okey, yang ketiga, kalau suara nak sedap, tekak kita nak cantik apa semua, tak payah beria-ria lah. Nak tekak-tekak, tak payah. Sebab apa? Ada cara dia, ayat Nabi Daud. Okey, gunalah ayat Nabi Daud. Nak handsome muka, gunalah ayat Nabi Yusuf AS. Cantiknya dan cahayanya seperti Nabi Yusuf AS. Ya, walaupun Pak Munawir rupa macam ni, tapi bila saya keluar, ramai orang suka penampilan, orang suka bugat dengan saya. Sebab saya yakin aura saya tu, sebab saya baca surah Nabi Yusuf, surah Nabi Daud, kan. Okey, lepas tu yang keempatnya, janganlah letak sesuatu tu untuk nak handsome, nak kaya, nak cantik. Letak cusuk sana sini. Yakinlah Allah tu ada. Okey, yakin dengan Allah. Allah tu ada. Dia macam-macam bagi kita. Kita kena ambil lah. Cara nak ambil, bukan kita ambil duit shilling tu, ambil dah. Belajar, lepas tu minta siapa yang turunkan ilmu ni, minta dia ijazah kepada kita. Itu betul. Sebab ilmu ni kita kena belaga lutut. Bukannya Assalamualaikum Pak Munawir nak tanya lah, ayat handsome tu macam mana? Mana boleh bang, aku dapat pun susah. Jadi yang penting datang. Assalamualaikum Pak Munawir, saya nak tanya pasal ayat handsome tu lah, tapi kalau boleh saya nak belajar lah Pak Munawir, ijazah kat saya Pak Munawir. Apa salahnya ada bahasa datang kan? Itu betul. Ini tak kau minta aku macam minta durian dia kan. Jadi lepas tu yang paling penting sekali dalam kehidupan kita ni, kita jangan bersandarkan kepada selain daripada Allah. Contohnya, aku ni kalau tak dapat perempuan ni, mesti mengguna ayat lain ni. Tak payah. Okey, tak payah. surah Yusuf tu ayat berapa? Cari kat internet banyak. Okey, dia bukannya kita baca terus jadi. Okey, dia bukannya kita baca terus jadi, tapi carilah guru yang boleh ijazahkan ilmu tersebut. Okey, bulu perindu tu syirik tak? Tak. Bulu perindu tak syirik. Nak pakailah, sebab itu kan khazanah alam. Kalau kau nak pakai benang kat rumah pun, nak pakai serban ni, letak kat gigi pun tak dia bukan syirik. Letak serban letak berceni pun bukan syirik. Syirik tu apabila kita meletakkan sesuatu tu selain daripada Allah. Contohnya, semenjak aku pakai serban ni, muka aku handsome lah. Semenjak aku pakai ni, muka aku handsome. Semenjak aku pakai minyak ni, Semenjak apa? Sebenarnya Allah dah bagi kita kaya, Allah dah bagi kita segala-galanya. Minta je kat dia. Contoh ni, contoh
Contoh ni serban lah. Okey, serban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan asma ini ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jadikanlah asma ini sebagai benteng aku. Benteng aku daripada segala makhluk-makhluk halus. Jadi nak bila kita semayang tu, kita rajin-rajin lah letak. Lepas tu bila kita dah habis semayang tu, baca Al-Fatihah. Ni kita ni baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Baca Al-Fatihah. Okey. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semualah kita baca. Semoga benda tu bermanfaat. Seperti kita baca Al-Quran, seperti apa? Seperti kita membaca satu dekat air mineral water, kita buat air penerang hati, kita buat apa, air untuk asyifa, air untuk ruqyah. Begitu juga dengan kain, kita bacalah asyifa ke ruqyah ke. Tujuan dia bukannya kain ni yang ada sakti, tidak, Allah semata-mata, tetapi jadikanlah dia sebagai asbab saja. Okey, itu paling penting. Sultanah muka pecah tanah rumah, tapi dia baik sayang kat kalian semua. Apa masalah kau ni sultanah? Tak faham aku. Muka pecah tandas rumah tapi dia baik sayang kat kalian semua. Tak faham aku. Ahmad John, ada masa datang lah, kau balik jauh kau ni. Ya, sebenarnya saya memang kesal sebab saya gagal untuk nak sekat emas untuk jumpa bermoh tu. Tapi nak macam mana, dia nak pergi juga kan. Perempuan ni, kau kena faham, dia ada satu perangai tau. Kalau dia nak juga. Kalau tak dapat, dah mulalah dia muncung sedepa lah apa. Kita akan jadi serba salah. Tapi serba salah kita tu, nak tak nak kita bantu dia juga kan. Mohon admin kalau tak tidur lagi, tolong sultanah ni tolong pindah dia ke tempat lain. Sakit mata pula tengok kan. Okey, yang keenam, siapalah kita untuk nak bagi orang tu mati. Jodoh, maut, hidup, rezeki semua kat tangan Allah. Okey. Jadi kita ni tak ada kekuatan pun. La hawla quwata illa billahil azim. Okey. Nak menggerakkan mata iris mata kita pun kita tak mampu sebenarnya. Kan hanyalah Allah semata-mata. Bersandarkanlah kepada Allah. Nak pergi jumpa bermoh, pergi jumpa bermoh. Nak jumpa pawang, pergi jumpa pawang. Nak jumpa dukun, pergi jumpa dukun. Tak ada masalah kan. Cuba sekali bila jumpa tengok dia baca mantra pelik, cubalah tarik handbrake. Okey, tak apa, balik dah. Rasanya macam tak kena lah kan. Okey, lepas tu berkenaan dengan bermoh ni saya nak habiskan cerita ni kan. Berkenaan dengan bermoh tu dia simple je. Masa saya nak pergi, okey, cerita macam ni boy ada jumpa saya. Dia kata, Pi, bawa aku jumpa bermoh tu, tapi saya tak izinkan. Tahu sebab apa? Pada saya, kita ni manusia, buat apa kita nak hukum bermoh tu? Betul tak? Kalau anda setuju dengan saya punya pendapat, setujulah. Kalau anda tak setuju, saya pun tak boleh nak kata apa. Okey. Saya pergi, boy cakap dengan saya dia nak pergi rumah bermoh tu. Saya cakap apa dengan dia, boy, tak payahlah boy. Pada aku, siapa kita nak menghukum bermoh tu? Sebenarnya bermoh tu pun tak salah. Sebab yang salah adik engkau sendiri yang nak benda tu. Bermoh ni ibaratkan doktor. Okey. Doktor, kita ni perempuan ni mengandung. Kalau dia nak beranak, dia akan jumpa doktor tu. Doktor, saya nak beranak, tolong bagi saya suplemen yang bagus ke untuk saya jaga kandungan badan saya ke apa. Tapi kalau dia jumpa doktor tu nak gugur, bukan salah doktor tu, salah diri empunya badan. Jangan disebabkan kerana benda yang kau nak yang jahat, kau salahkan orang yang jahat tu buat. Dia biar dia dengan Allah. Bermoh tu biar dia akan. Sebab apa? Kalau aku bawa engkau boy pergi jumpa bermoh tu, cerita dia akan jadi panjang dia simple boy. Kau nak report polis, ada bukti ke? Tak ada bukti boy. Nombor 2 boy, lepas kau dah jumpa bermoh, tak pasal-pasal bermoh tu santau kau pula.
Lepas santau kau, santau mak ayah kau pula. Lepas santau mak ayah kau, santau pula si budak anak adik-adik kau yang lain. Kau nak yang mana? Aku bukan nak menakut-nakutkan kau, tidak. Tapi pada aku biarlah dia berlalu begitu aja. Biar apa yang dah berlaku atas kehendak Allah. Kematian adik kau ni disebabkan memang Allah dah letakkan umur dia sampai situ je. Kalau kau panjang, kalau kau letak mindset kau ni disebabkan bomoh tu buat, kau silap. Sebab apa? Bomoh tu dah kasih adik kau mati, silap. Bomoh tu tak ada kuasa pun nak kasih adik kau mati. Sebab kau kena ingat, yang menghidupkan manusia adalah Allah, yang mematikan manusia pun adalah Allah, yang bagi jodoh pun adalah Allah, yang bagi kita kekayaan, kehidupan, rezeki, jodoh pun semua Allah. Semuanya Allah yang bagi. Tak ada kena-mengena dengan Dok Bomoh tu, tak ada kena-mengena dengan setan tu, apa semua. Bomoh pun minta tolong setan, setan pun minta tolong dengan Allah tau. Apa salahnya kita sendiri minta tolong dengan Allah? Cuma cara kita tu salah. Cara tu salah. Sebab tu Nabi dah pesan, jika kau ragu-ragu, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnahku. Kembali balik. Kita tak nak kembali. Okey. Kita tak nak kembali. Masa hari kejadian, Mas umur berapa? Mas umur sebaya dengan saya bang. Okey. Jadi lepas selepas pagar rumah Mas tu dah ada gangguan lagi ke Abang Sufi. Alhamdulillah, lepas dah pagar rumah Mas, alhamdulillah. Sebab saya dengan ustaz tu datang kat rumah Mas tu seminggu sekali selama 3 hari. Setiap malam Jumaat kita orang ranger-sekali dengan air mawar, mewangikan rumah dengan air mawar. Lepas tu kita tabiah family dia, suruh tegakkan dengan solat supaya rumah dia bercahaya dengan keimanan tu lah. Dan saya pula mengambil keputusan pergi ke rumah bomoh tu seorang diri. Ketika itu saya pergi ke rumah bomoh tu hari Rabu malam Khamis. Saya pergi ke rumah bomoh tu hari Rabu malam Khamis. Saya pergi seorang je. Ketika itu saya buka saya punya aura perubatan, iaitu saya datang sebagai pengamal perubatan. Kan sebelum ni saya pergi, saya tutup kan, supaya tak nak orang tahu siapa saya apa semua kan. Kali ni saya pergi, saya naik kereta, saya parking kat situ. Saya jalan terus pergi ke rumah bomoh tu. Sampai di rumah bomoh tu, saya bagi salam, saya masuk. Dan kali pertama saya jumpa bomoh tu, nak tahu tak, saya jumpa muka bomoh tu sebiji. Ingat tak saya cerita yang lepas saya lemparkan belerang dengan apa nama tu, Allah, belerang dengan apa lagi tu, saya nampak satu sosok badan manusia, badan besar. Rupanya yang badan besar tu adalah bomoh tu. Yang saya nampak kat luar tu adalah saka dia. Okey. Apabila saya dah jumpa bomoh tu, saya pun ada connection sebagai kawan. Saya tanya dengan dia, saya beritahu dia dengan Mas dah meninggal apa semua. Dan dia kata apa tahu, sebenarnya kematian Mas ni sebabkan perjanjian dia sendiri. Dia yang bersetuju untuk ambil lembaga ni. Dan dia sendiri yang setuju untuk sekiranya apa yang berlaku ni. Dan untuk pengetahuan anda, Mas juga ambil hantu raya. Allahu Akbar. Cuma beza je, hantu raya tu tak sempat nak jadi hantu raya tu tak sempat nak jadi tuan dia. Okey. Jadi kalkusan ni, kenapa Mas sakit lepas kemahuan dia tercapai? Dia ada, sebenarnya ada perjanjian yang Mas tak tunaikan. Sebab biasalah kita manusia ni perangai dia lebih kurang je dengan, saya tak kata semua manusia, saya hanya cuma cakap manusia ni lebih kurang je dengan syaitan, perangai dia. Betul tak? Senang je, simple je. Hari ni kau pinjam duit aku RM50, pinjam 100 besok aku bayar. Kau rasa besok kau bayar tak? Manusia ni bila nak pinjam duit kita, tapak kaki kita pun dia sanggup jilat tau. Tapi nak membayar balik, kita pula nak kena jilat tapak kaki dia. Inilah berlaku. Sebab sama je, kita kalau dah dapat sesuatu yang kita inginkan, kita nak laksanakan apa yang dia nak, mesti kita akan malas. Sebab apa? Kita dah laksanakan
Sebab dia dah laksanakan kerja kita. Kita nak laksanakan kerja dia pula, dia mula malas. Itu yang terjadi kepada manusia. Tak berpegang pada janji. Tak berpegang kepada janji. Okey. Khairul Kizwan, betul ke kalau orang yang berubat orang sakit tu tanya dan guna nama mak pesakit, menunjukkan orang tu guna ilmu sihir dalam perubatannya? Tak juga. Sebenarnya mentaliti kita ni terlalu short sangat. Kenapa setiap kali nak berubat minta nama mak syirik? Minta nama mak dia syirik. Habis tu, Khairul, saya nak tanya awak, habis tu apabila kita mati, kenapa kita dibintikan nama mak? Wahai si Polan binti si Polan. Maknanya dalam apa, dalam kutubah mati tu, orang panggil apa, dalam talqin tu syirik ke? Macam mana? Maknanya dalam talqin tu ada sihir ke? Tak, kan? Sebab tu, wahai Zamri binti Zainab, apabila engkau dimasukkan ke dalam kubur, maka akan datanglah satu malaikat yang bernama Ar-Rahman. Malaikat itu akan bertanya dan akan menenteramkan kamu. Kemudian 7 langkah melangkah, akan turunlah malaikat yang akan menyoal kamu. Siapakah Tuhan kamu? Ma Rabbuka. Kenapa dalam talqin tu perlu nama kita binti mak kita? Kenapa? Sebab apa? Kalau kita meletakkan mindset, Pak Munawir, kalau nak berubat mesti nak kena tak nama mak, itu sihir. Habis mati nanti kita pun tak nama mak kita juga, pun sihir juga ke tu? Jadi jangan terlalu short sangat. Okey, jangan terlalu short sangat mentaliti tu. Kita kena banyak belajar. Kena banyak bertanya. Okey, alhamdulillah. Okey, nice. Terima kasih atas pencerahannya. Saya harap Khairul Kizwan faham Khairul Dia simple. Okey, sebab apa? Ibu ni dia segala-galanya. Sebab tu Nabi dah pesan, apa-apa pun mak. Okey. Nama hujung 9824 0924 29 hidup. Bulu lemang Wahabi tuduh talqin tu bid'ah PM. Biarkanlah. Saya tak mau sentuh pasal Wahabi, saya tak mau sentuh pasal Syiah, saya tak mau sentuh pasal Sunni, saya tak mau sentuh pasal Sufi ke, saya tak mau sentuh. Sebab apa? Dalam ni berbagai-bagai orang. Ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Wahabi. Saya tak mau sentuh. Kalau dia kata dia tuduh talqin tu bid'ah, biarkanlah dia. Sebab apa? Orang katalah apa yang Nabi tak buat, kalau kita buat itu adalah bid'ah. Orang ini yang saya baca. Okey. ini yang kita baca. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat dan kita buat sekarang. Okey, dan kita buat sekarang. Apa yang Nabi tak buat, kita buat sekarang, itu adalah bid'ah. Betul tak? Bid'ah bagi kata-kata orang Wahabi. Tetapi saya nak tanya, sekarang ni kita tengok TV, kita sembahyang, kita ceramah guna mic. Nabi guna tak mic ketika itu? Nabi guna tak mic ketika itu? So kalau Nabi tak guna mic, kalau kita guna mic ketika itu, dah bid'ah lah. Betul tak? Contohnya, awak kerja apa? Kalau awak kerja pasang aircon, lepas tu rumah kita ada aircon, Nabi tak pakai aircon, kau pakai aircon, so bid'ah. Kan bid'ah ni banyak. So jadi jangan jadikan isu ke dalam ni. Okey, sebaiknya Wahabi biarkan dia dengan Wahabi, Syiah biarkan dia dengan Syiah. Kita jaga iman kita je. Ingat Rasulullah pesan, jika kau ragu-ragu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnahku. Itu cukup. Sebab apa? Allah dah bagi tahu dah. Ada 73 bahagian, hanya satu bahagian je yang akan mengikutiku. Allah ada kata tak sunnah, Allah ada kata tak Wahabi, Allah ada kata tak ahli sunnah wal jamaah, Allah ada kata tak Syiah, Allah ada kata tak Sunni, Allah ada kata tak Sufi. Tak ada kan? Jadi kita jagalah kita punya diri baik-baik, jaga iman kita elok-elok. Kita kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran tu semua dah ada. Belajar mengaji, belajar tentang akidah, belajar tentang fiqah, belajar tentang tauhid, belajar segala-galanya. Kemudian kembali kepada
kembali kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah Rasulullah. Itu saja. Kau nak yang pening-pening kepala. Lagi satu masa pi, Mas sempat buang susuk tak? Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Sebab apa? Itu memang saya tak tahu. Okey, memang saya tak tahu. Okey, saya nak cerita, saya nak sambung sikit balik. Saya nak sambung lagi sikit. Semasa saya jumpa Bomoh tu, saya dapat berkenalan dengan dia dan dia pun cerita apa yang berlaku. Betul juga apa dia cakap. Cuma dia bagi tahu saya, dia datang jumpa saya. Dia nak ini mati, ini mati. Saya dah bagi tahu dengan dia. Awak setuju tak dengan cara ni? Awak tahu tak imbal balik dia apa? Dia kata dia setuju, dia nak. Dia bayar saya macam ni, sama macam ni. Dia kata dia nak pakai susuk. Okey, pakai susuk. Dia kata kalau dah pakai susuk ni apa semua akan ada jadi sini, akan jadi macam ni, akan jadi macam ni. Kau setuju tak? Dia setuju. Jadi saya akan buat berdasarkan apa yang dia setuju. Yang ketiganya, dia nak diri dia nampak cantik dan dia nak kaya. Saya kata ni pakai ni, ada akan ada pendamping ikut kau apa semua. Dia setuju. Jadi saya pun dengar cerita dia, saya kata betul tu, apa yang tuan buat tu betul lah tu kan. Tapi saya cakap dengan dia, tapi pada saya ialah saya ni masih muda lagi, saya masih mentah. Sebenarnya perawat tu, Bomoh tu cakap apa tau? Bomoh tu siap cakap, kawan dia siap cakap apa tau? Kawan kau yang ikut kau tu bukan sebarang budak. Bomoh tu cakap dekat si Mas, kawan yang kau bawa tu, yang kat bawah tu, yang kat luar tu bukan sebarang budak. Bermakna dia dah tahu dah saya ni pun pengamal perubatan. Cuma dia puji, dia cuma bagi tahu dekat Mas, cuma kawan kau ni pandai hormat orang, tak masuk, tak kacau. Saya tak kacau dia buat kerja, saya tak kacau dia, saya memang tak mau campur. Tugas saya hanya nak ikut dia saja, nak teman dia saja. Sebab tu dalam perjalanan apa semua kami tak diganggu. Setakat bunyi-bunyi tu biasalah, bunyi-bunyi apa semua, tapi kita tak diganggu dan kita orang tak dirasuk, kita orang tak kena apa. Sebab apa? Kau datang rumah aku, cara aku. Maknanya kau hormat aku sebagai tuan rumah, kau tak buat kacau. Walaupun kau tak setuju, tapi kau tak buat kacau. Saya siap cakap lagi dengan Bomoh tu, sebenarnya tuan, saya tak setuju apa yang tuan buat. Pada saya ni muda lagi. Apa yang berlaku yang tuan buat ni sememang-memangnya, memang apa kata, sememang-memangnya semua lari daripada akidah. Tapi saya percaya, sebab apa? Kita kena lihat pengakhiran seseorang tu. Bukan kita kena tengok pada permulaan dia. Sebab apa? Mana tahu pengakhiran tuan satu hari nanti mungkin tuan akan lebih baik daripada saya. Mungkin tuan akan jumpa jalan kebenaran dan mungkin tuan juga akan berubah. Mungkin Allah buka hati tuan untuk berubah. Sampaikan Bomoh tu kata apa dengan saya tau. Sampai katakan, saya bukan orang Islam. Saya orang Iban. Dia kata, tapi saya adalah Bomoh Sakai. Dia sebenarnya hanya mengubat orang yang kebun kena kacau, lepas tu orang lambat jodoh, nak minyak pengasih, apa semua dia buat tu. Bab mati ni dia tak buat, tapi bila orang nak, dia akan buat. Maknanya dia bagus, dia baik juga sebenarnya. Dia bagi tahu saya pun cakap dengan dia, ialah kita tak boleh lihat permulaan seseorang tu, kita kena lihat pengakhiran seseorang tu. Mana tahu, saya bercakap dengan dia, mana tahu seorang pemabuk, hujung cerita dia lagi baik daripada orang yang pergi sembahyang. Sebab apa? Orang yang ahli ibadah ni, mungkin dia pergi sembahyang nak menunjuk, kita tak tahu, wallahu a'lam bisawab, kita kena bersangka baik. Sebab tu bila kita jumpa orang yang mabuk ke, orang yang buat benda pelik-pelik pun, kita kena bersangka baik kan. Sebab ini ujian dia, Allah bagi ujian dia sebab dia mabuk. Dan Allah bagi ujian kat kita pula untuk tengok dia. Apa kita nak buat? Adakah kita menghukum dia? Adakah kita mengkeji dia? Adakah kita menasihati dia? Ataupun adakah kita sisihkan dia? Pak, Allah bagi ujian dekat pemabuk. Dalam masa sama, Allah bagi ujian dekat orang yang tengok pada pemabuk ni. Apa yang korang akan buat? Katakanlah kita nampak orang mabuk, dah lah mabuk, bodoh lah tu, dah kita berdosa, hina dia kan. Bukan dia nak pun mabuk tu, tapi dah perjalanan dia Allah lah letak macam tu. Jadi sebab tu saya selalu pesan dalam live, sentiasa berhusnuzon. Ingat, Allah bukan lihat luaran, Allah lihat dalaman. Dalaman kita baik, dalaman kita bersih, insya-Allah bersihlah segala-galanya. Okey?
Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, lepas saya jumpa bomoh tu saya balik. Lepas saya balik, lebih kurang 3 bulan lepas tu saya jumpa dia lagi. Dan saya menjalankan hubungan saya sebagai kawan. Sebab tu connection bomoh dengan pawang ke apa, saya bukan dah ramai, tidak. Saya jadikan diorang ni sebagai kawan-kawan. Kawan-kawan, apa salahnya kita nak berkawan dengan dia? Kan dia nak jadi apa tu hak dia, itu dia dengan Allah. Yang kau nak sibuk-sibuk nak tentukan kubur orang, surga orang, neraka orang, baik kau kau tumpukan kau punya diri. Kau duk sibuk orang tu masuk syurga, orang ni masuk neraka. Kau duk sibuk, padahal kau tak sibuk pun kau punya hal. Padahal malaikat ni duk catat dia kau punya amalan. Ahmad Taufik, jumpa dia malam juga kereta time tu? Tak adalah, saya jumpa dia hari lain. Okey, kena ingat, kena sentiasa berhusnuzon. Ada orang cakap dengan saya, ada orang beritahu saya, orang Indon ni bahayalah datang Malaysia, dia takut ni. Orang Bangla ni bahayalah, takut datang Malaysia, dia akan buat satu pelik-pelik. Kenapa kau nak takut dengan dia? Dia manusia juga, takut pada Allah je lah. Apa yang perlu kau buat? Mantapkan diri kau dengan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu kau banyak, ilmu pakaian diri. Mantapkanlah. Bila kau ada ilmu pakaian diri, baru kau berani. Tengok kita punya panglima kita, Tok Bahaman, Mat Kilau apa semua. Kenapa dia berani? Kenapa dia kebal? Kenapa dia boleh terbang sana sini? Sebab apa? Sebab dia belajar ilmu tu semua daripada ketuhanan. Korang tahu tak? Okey, saya bagi satu soalan. Macam mana nak eja huruf, macam mana nak eja silat? Cuba eja silat dalam bahasa Rumi. Silat. Silat. Okey, cuba eja silat dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi, Rumi. Okey, saya nak habiskan live ni. Tolong eja silat dalam bahasa Rumi. Nanti Dol Gurdu, saya tengah bagi soalan ni. Okey, silat. Lagi silat, SILAT, betul, silat. Lagi macam mana eja silat dalam bahasa Rumi? Bahasa Rumi. Saya tengah bagi soalan ni. Silat, okey. Pernah tak dengar orang tua-tua dulu belajar silat, terbang sana, terbang sini? Pernah tak dengar silat orang belajar terbang sana, terbang sini apa semua? Dia boleh hilang halimunan lah apa semua. Faizatih, kalau kau nak eja CILAT tu, baik kau keluar lah. Mengarut, orang tanya elok-elok, kau jawab lah elok-elok. Silat apa lah tu, jilat bunyi kan. Betul tak? Pernah dengar tak orang tua kita belajar silat, dia lompat sana, dia boleh hilang lah apa semua. Sebab apa? Dia belajar silat. Dia betul-betul dia belajar silat. Orang sekarang ni belajar silat, mana ada ketuhanan. Ni lagi seorang, SYILAT, silat. Kau ni eja lah betul-betul. Jangan tunjukkan bodoh tu kat dalam live aku ni. Okey, sebab kau belajar silat adalah untuk mempertahankan diri. Sekarang ni belajar silat untuk nak memegah-megah. Tapi cuba eja silat dalam bahasa Jawi. Ni lagi seorang, Tini Lee, silat, SYILAT. Buat apa? Eja lah betul-betul, silat, SILAT. Hai, fan lama-lama aku juga yang kadang-kadang buat perangai. Eja balik. Macam mana eja silat dalam bahasa Jawi? Sin, ya, lam, alif, ta. Betul tak? Sin, ya, lam, alif, ta. Betul? Silat. Betul? Bukanlah, itu solat. Sin, ya, lam, alif, ta. Silat. Betul dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi, sin, ya, lam, alif, ta. Bila orang tua-tua dulu dia belajar, pertama dia akan jumpa sin. Sin tu adalah rahsia. Sin, ya, lam, alif, ta. Betul. Sin tu adalah rahsia, sir. Belajar silat dia ada ilmu rahsia. Rahsia dia hanya kita seorang je tahu.
Okey, rahsia ni kita dengan Allah. Sin. Bila kita dah belajar ilmu rahsia ni, kita nak terbang ke sana, nak terbang ke sini, nak hilang lah apa semua, kita kena ada ilmu yakin. Sebab tu ada sin ya. Bila dah ada yakin, barulah kita rasa kita dah ada ilmu. Alhamdulillah. Bila dah ada ilmu, apa kita buat? Kita bukan berbegah-begah. Bila orang nak bergaduh kita zikir ya latif, 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 ya latif. Ya latif tu la maha melembut. Okey, bila kita dah ada lam alif, kita ada lam jalalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu bila kita dah lepas tu bila kita dah ada lam sinyal lam, bila kita dah ada lam alif, barulah kita ada ta. Ta tu apa? Adalah takwa. Maka tak bergaduhlah seseorang tu dalam contohnya kita ada silat. Orang ni duk marah kita sampai kita bergaduh. Bergaduh untuk apa? Kan, bermaknanya kita tak bertakwa kepada Allah. Sepatutnya kita kena tenang, kena relax, kita ada seal. Lepas tu kita ada kita yakin dengan apa yang kita belajar, kita yakin dengan ilmu Allah. Lepas tu kita kena letakkan lam alif dalam diri kita. Ya latif, ya latif, maha lembut. Orang nak gaduh kita lembut, tenang. Sehinggalah tak jadi gaduh, maka kita kembali kepada Allah, iaitu takwa kepada Allah. Jadi kita gunakan ilmu ni sebaik-baik guna ilmu kerana Allah. Bukannya sikit-sikit nak hal nak gaduh, sikit-sikit nak hal nak gaduh, sikit-sikit hal nak gaduh. Tu tak betul tu. Okey. Jadi saya harap anda suka dengan cerita saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan sebelum kita akhiri kita punya live ni, sama-samalah kita sedekahkan, kita hadiahkan umur Alkitab kepada junjungan Rasulullah SAW, kepada seisi keluarga Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan yang paling penting kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah ada, pada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat saya yang mana yang dah mana pergi, okey, kepada Mas, okey, yang dah pergi meninggalkan Allah dan meninggalkan dunia ni. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kalian. Semoga Allah berikan semoga Allah memberikan rahmat yang baik kepada kita semua, dan semoga kita ni akan dibangkitkan di syurga satu hari nanti, insya-Allah. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa-apa pun saya Pak Munawir ingin memohon ampun dan maaf sekiranya saya ada kasar bahasa, buruk laku, ada penceritaan yang agak 18 SX ke atas tu, saya minta ampun dan maaf. Ini adalah pengalaman saya. Saya tak takut pun, saya tak malu pun untuk menceritakan pengalaman saya, sebab pengalaman saya itulah mendewasakan saya pada hari ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi saya dugaan-dugaan perjalanan hidup yang mendewasakan saya sehinggalah umur saya 40. InsyaAllah 40 tahun saya dapat macam-macam ilmu yang pelik, ilmu yang itu, ilmu yang sepelik-pelik-peliknya. Semoga Allah memberi keinsafan yang baik kepada saya. Semoga Allah mengangkat segala doa-doa saya. Dan semoga yang paling penting, Allah habiskan COVID di Malaysia dan di dunia ini. InsyaAllah dengan izin Allah, semoga COVID ni akan berakhir, kita dapatlah Raya Korban, insyaAllah. Okay, jangan lupa kita akan jumpa lagi ya, insyaAllah. Okay, nak subuh ni kita akan jumpa lagi. Okay Amoy, terima kasih sayang kerana layan saya punya live. Senior saya ni kan, saya memang respect lah sebab dia layan saya punya live. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong PMFC Pak Munawir Fight Club. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.